Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton-penonton yang menyaksikan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Saya ucapkan kepada keluarga besar, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru yang menyaksikan kita. Terima kasih dan terima kasih kerana terus bersama. Hari ini tanggal 1 Mac 2022, kita bersiaran secara langsung membawakan Tanyalah Ustaz kepada anda bersamaan dengan tarikh yang cukup istimewa, tarikh besar di dalam Islam, iaitu 27 Rejab 1443 Hijrah. Agak-agak dan saya juga boleh meneka fikiran penonton-penonton bila saja disebut tentang 27 Rejab, pastinya ada satu tarikh, ada satu peristiwa yang bermain di fikiran, iaitu tidak lain dan tidak bukan yang sedang difikirkan adalah Isra Mi'raj, peristiwa agung perjalanan baginda Nabi SAW yang sangat istimewa. Sebentar lagi kita akan kongsikan bersama penonton-penonton semua, dan pagi ini mungkin ada penonton yang tidak berkesempatan melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan, dan ajak sahabat-sahabat untuk datang beramai-ramai menyaksikan perkongsian istimewa Isra Mi'raj pada pagi ini. Baik, dan hari ini kita sebenarnya ingin memfokuskan kepada penceritaan, dan juga kita nak melihat bagaimana perjalanan peristiwa agung tersebut. Dan hari ini saya maklumkan kepada penonton-penonton, untuk istimewa hari ini kita tidak ambil soalan di Facebook dan juga tidak ambil soalan di talian. Sebaliknya, kita nak memfokuskan kepada penceritaan bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua pada hari ini. Tak lain dan tak bukan, kita akan bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah bersama dengan kita di studio. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Dan hari ini kita digandingkan berdua Ustaz, untuk peristiwa agung Isra Mi'raj. Dan sebelum kita pergi dengan lebih jauh Ustaz, saya nak tanya sikit. Kalau kebiasaan sebelum timbulnya wabak COVID-19, pastinya pengalaman ataupun kenangan-kenangan berceramah Isra Mi'raj di hadapan ramai ribuan manusia, mungkin Ustaz rindu saat-saat itu. Dan kalaulah ketika itu bercerita tentang Isra Mi'raj, mungkin ada satu suasana yang cukup gembira. Mungkin Ustaz boleh kongsi sedikit. Ya, Da'i Azrin, para penonton yang saya kasih sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apapun kita redha dengan ketetapan Tuhan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah berunding dengan manusia untuk menetapkan sesuatu ketetapan. Betul. Takdir itu dalam ilmu dia. Jadi kalau tanya pengalaman sebelum ni musim sambutan hari-hari kebesaran. Betul. Bukan Isra Mi'raj sahaja, tetapi Maulid Rasul, Ma'al Hijrah, Nuzul Quran, pastinya sangat meriah dan memberi peluang untuk menatap wajah para jemaah di masjid. Dan juga bertanya khabar. Dia program di masjid ni, dia ada ruh dia yang tersendiri. Dia ada kekuatan yang tersendiri yang menghimpunkan kita di situ. Betul. Kita mulakan program dengan solat maghrib dan kita sudahi program kita dengan solat isyak. So semua tu berlaku dalam environment spiritual. Pemerkasaan soul, rohani, ruh kerohanian kita. Itu yang sangat dirindui Ustaz Azri. Betul. Bukan satu benda yang orang kata sukar dilupakan kenangan-kenangan itu, tapi insya-Allah akan kembali kita seperti berdoa biasa supaya kembali pulih dan kita boleh sama-sama hidupkan balik suasana majlis-majlis ilmu di masjid. Betul Ustaz. Baik. Biasanya bila kita tengok ataupun kita saksikan Ustaz Farid Ravi, kebiasaannya dalam topik perbincangan memfokuskan kepada tafsir dan taranum. Tapi hari ini berkenaan dengan istimewa Isra Mi'raj, mungkin kita nak minta pada Ustaz untuk mulakan perbincangan hari ini dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Mungkin kita mulakan dengan surah Isra ayat 1 Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali balik dalam surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul Azim. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram iaitu dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini Azrin membicarakan mengenai peristiwa Isra'. Manakala surah An-Najm, nanti kita akan kupas juga, kita akan baca, membicarakan mengenai peristiwa Mi'raj. Isra' dalam surah Al-Isra', Mi'raj di dalam surah An-Najm. Cuma sebelum kita pergi lebih jauh lagi, elok kiranya kalau kita menghayati suasana yang wujud pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra' dan di Mi'rajkan. Kita semua sedia maklum 27 Rejab setiap tahun adalah sambutan Ma'al Hijrah. Sambutan Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj. Dah lama tak sambut-sambut ni dah jadi tukar-tukar dah. Sambutan Isra' dan Mi'raj pada 27 Rejab. Dan inilah juga kiraan mengikut jumhur ulama bahawa malam itulah berlakunya Isra' dan Mi'raj. Tahun berlakunya Isra' Mi'raj adalah pada satu tahun sebelum Nabi Hijrah. So kiranya tahun ke-10. Tahun ke-10 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tahun itu digelar dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Apa yang menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada 3 perkara yang berlaku pada tahun tersebut yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sedih. Pertama sekali, isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, iaitu Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid meninggal. Yang keduanya, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Talib bin Abdul Muttalib meninggal. Yang ketiganya, peristiwa yang ketiga yang sedih ialah apabila dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak mentah-mentah, malahan baginda diusir dengan begitu kasar sekali oleh penduduk kota Taif. So 3 perkara. Kalau kita lihat dari sudut psikologi, psikologi Nazri. Ya. Isteri yang memberi sokongan padu pada suami, sentiasa memberi motivasi kepada suami, sentiasa berada di samping suami. Dikala baginda diusir, baginda disakiti, orang yang berdiri teguh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah binti Khuwailid. Luar biasa Khadijah binti Khuwailid. Yang keduanya, bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abi Talib. Saya kira Da'i Azrin, Abi Talib jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak baginda umur 6 tahun. Ketika baginda umur 6 tahun, ketika mana bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aminah menghembuskan nafas ketika baginda berumur 6 tahun. Sejak itulah Abi Talib menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pergi Isra' Mi'raj, umur Nabi 60 tahun. So 40 tahun, 50 tahun tak maksud saya. 40 tahun kerasulan campur 10 tahun, 50 tahun. Ketika baginda umur 50 tahun, baginda di Isra' Mi'rajkan. Betul? Betul. So tolak 6 tahun, tinggal berapa tahun? 44 tahun. Maksudnya para penonton, 44 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Abi Talib. Dijaga. Protect. Fully protected. Maksudnya baginda dijaga dan dikawal daripada sebarang ancaman daripada luar. Baik.
baginda sekarang ni ada kekuatan. Walaupun semua orang tolak, bapa saudara tak Islam masih lagi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengembuskan nafas. Dia barangkali kan Dai Azrin, kita tak dapat feeling yang Rasulullah feel tau. Dia dapat feel tak? Kebanyakan kita tak dapat feel, kita tak dapat merasakan apa yang dirasakan. Kita barangkali kita simpati, tapi belum tentu kita empati. Simpati, Allah kesiannya Ustaz. Itu simpati. Empati, saya merasakan apa yang you rasakan. Kita berada di tempat. Kita berada di tempat tu. Saya bila melihat, bila saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujuk Abi Talib, ulang-alik memujuk, sedang Abi Talib kesakitan, sakit nak mengembuskan, saat-saat nak meninggal lah kita kata. Rasulullah duduk di sebelah Abi Talib, hampir di kepala dia, kepala Abi Talib. Rasulullah mengajak dia, Islamlah wahai pamanku, masuk Islam wahai bapa saudaraku, Islamlah wahai bapa saudaraku, supaya aku dapat pertahankan engkau di hadapan Tuhan, supaya aku dapat pertahankan engkau di akhirat. Aku ni Rasul, Nabi, aku nak pertahankan kau. Sampai bapa saudara giling kepala, enggan. Nabi angkat tangan minta Allah beri hidayah kepada bapa saudara dia. Itu yang turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hei Muhammad, engkau tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau suka. Kerja beri hidayah ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja beri hidayah ni kerja aku. Aku lebih maha, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha mengetahui siapa yang layak dapat hidayah. Allah turunkan ayat menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau tak boleh beri hidayah kepada bapa saudara engkau. Kerja beri hidayah kerja aku. Menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang dai, menjadi seorang tokoh dalam pengajian Islam, tak ada benda yang lebih menyakitkan bila melihat ahli keluarga kekal dalam agama bukan Islam. That is what I feel. Maksudnya, saya punya perasaan. Bila mak saya masuk Islam, saya Alhamdulillah. Abang saya masuk Islam, Alhamdulillah. Tapi masih ada ahli keluarga yang tak Islam. Kita berdakwah merata-rata, menyampaikan Islam, ramai yang terima Islam. Tapi bila sampai pada ahli keluarga, what happened to my family? What should I do to my family? Apa yang saya perlu buat pada ahli keluarga saya? Macam mana saya nak ajak mereka ni? So, feeling itu lain. Di luar kita hebat, tapi bila sampai dekat rumah, untuk ahli keluarga dia stuck. Ada benda yang kita rasa macam tak langsai. Barangkali itulah yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih, pilu dan juga rasa sempit dada. Kemudian ditambah lagi bila penduduk kota Mekah menolak, penduduk kota Taif menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar menolak, baginda disakiti. Dilontarkan batu, budak-budak kecil yang biasa kita mengajar supaya beradab tata susila dengan orang tua, dibekalkan batu untuk pukul orang tua, untuk dilontarkan ke atas seorang lelaki yang berumur 60 tahun. Pada seorang lelaki yang berumur 50 tahun. So, di mana akhlak? Sebab itu Nabi keluar daripada kota Taif, Nabi pergi singgah di kebun seorang lelaki Yahudi, kebun anggur. Di situ Nabi berdoa pada Tuhan, wahai Tuhan, pada siapa engkau nak serahkan aku ni? Kau nak serahkan pada siapa? Ni penduduk bumi ni macam ni. Pada siapa kau nak serahkan aku ni, ya Tuhan? Kalau engkau tidak tolong, kepada siapa lagi aku harus mengadu, wahai Tuhan? Sejurus daripada itu berlaku peristiwa Isra Mi'raj. Allah nak gembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melihat kepiluan demi kepiluan, kesengsaraan demi kesengsaraan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu mesej yang sangat jelas, Dai Azrin dan juga para penonton. Ya. Bila Allah angkat Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dengan pelbagai dimensinya, mesej yang jelas ialah Allah nak beritahu, kalau penduduk bumi dah tak mau Nabi Muhammad, tak apa, kami ambil. Betul. We will take over Muhammad. If you don't want, no problem. Allah nak berikan mesej, kalau kalian tak mau, tidak mengapa, aku boleh ambil Muhammad. Seperti mana aku angkat Nabi Isa alaihi salam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, jelas kepada manusia bahawa selain daripada apa yang kita perhatikan dari sudut segala insiden-insiden yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada faktor-faktor yang menjadikan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah takdir Tuhan yang syarat dengan mesej untuk kita belajar.
Sebelum kita lihat ayat 1 daripada surah Al-Isra, Da'i Azrian juga para penonton, bagi mereka yang sempat membelik Quran ataupun membelik mushaf dan juga apps Quran, cuba lihat surah sebelum surah Al-Isra. Surah apa? Surah An-Nahl. Surah Lebah. Surah Lebah. Dalam surah Lebah ni ayat yang terakhir sekali. Ayat 128. Ayat ini sangat berkait rapat dengan ayat 1 surah Al-Isra. Nak tahu apa kaitan dia, apa dia punya linknya, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Penceritaan yang mendalam, membawa mesej yang sangat-sangat bermakna. Baik, sedang menonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan tentang penceritaan perjalanan agung baginda Nabi SAW di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebentar tadi Ustaz dah kongsikan kepada kita berkenaan dengan perkara yang berlaku sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana tahun kesedihan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kewafatan isteri yang tercinta, kewafatan paman yang disayangi, dan juga dakwah di Taif yang ditolak secara kasar. Ini berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baik, kita nak teruskan perjalanan cerita kita pada hari ini, yang mana kita nak berikan kefahaman kepada penonton-penonton supaya kita lihat daripada sudut pandang yang nak memberikan penekanan tentang apa sebenarnya yang cuba kita ambil tentang peristiwa ini. Bukan sekadar sambutan biasa, tetapi ada ibrah yang luar biasa yang nak disampaikan kepada penonton-penonton. Baik, Ustaz, silakan untuk terima kasih An-Najm. Ya. Kepada para penonton yang saya kasih sekalian, tadi saya janji untuk saya nak kongsikan dengan ibu ayah para penonton kaitan ayat 128 surah An-Nahl dengan ayat pertama. Kalau kita perhatikan ayat tu, Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang melakukan kebaikan, iaitu orang yang ada watak ihsan. So dua watak ni menjadikan adanya kebersamaan Allah. Ma'iyatullah terhasil apabila ada sifat takwa, apabila ada sifat ihsan. Saya nak tanya Da'i Azrian juga para penonton, ada tak manusia yang lebih baik takwa, lebih hebat takwanya daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada, Ustaz. Jawapannya tak ada. Ada tak orang yang lebih ihsan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas manusia? Tak ada. Binatang pun bagi salam, pokok kayu bagi salam, unta pergi menangis. Jadi ihsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirasai manusia, serangga, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, termasuklah malaikat Jibril. Sebab Nabi pernah tanya, ada tak apa-apa aku ni kan rahmatan lil alamin wahai Muhammad, wahai Jibril, ada tak apa-apa yang sampai pada engkau? Wahai Jibril, ada tak aku punya rahmat ni sampai kepada engkau wahai Jibril? Jibril jawab dengan, dia kata, wallahi ya Muhammad, innaka ahabbul anbiya ilai. Wahai Muhammad, engkau adalah nabi yang paling aku kasihi. Dalam ramai-ramai nabi yang pernah aku berkhidmat, tidak ada nabi yang lebih aku cintai melainkan engkau wahai Muhammad. Jadi nak beritahu betapa dunia semesta ini merasakan kehadiran Nabi Muhammad itu sebagai insan yang sangat agung. So layaklah ma'iyatullah. Kalau ada dua watak tadi, sifat takwa, sifat ihsan. Daripada ayat itu, kalau kita baca, ibu ayah para penonton, innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Nampak dia punya masuk tu betul-betul ngam-ngam. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang melakukan kebaikan. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya. Hamba yang mana? Hamba yang ada takwa, hamba yang ada ihsan. Bagi saya, walaupun kita nampak perkara itu berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai kaum muslimin, kalau kita ada dua ciri tersebut, saya yakin bahawa kita akan dapat merasakan kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah apabila kita ada sifat takwa, kita ada sifat ihsan. Wherever you have been, dekat mana sekali kita berada, Allah akan bersama kita.
Seperti mana Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Maha suci. Dimulakan surah Al-Isra itu dengan tasbih. Subhana. Dan ya hadirin dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Tafsir bila cakap ayat Quran ni, mau tidak ada kena sentuh sikit-sikit. Ya. Kena sentuh juga dari sudut tafsir ni. Dan juga dari sudut mufradat. Dari sudut maksud yang terselindung di sebalik kalimah-kalimah tersebut. Subhana ini dia ada isim masdar. Daripada isim masdar ni adanya sabbahalillah. Sabbahalillah, yusabbihulillah. Semua kalimah-kalimah ni dalam surah-surah di penghujung Al-Quran. Sabbahalillah, yusabbihulillah, fasabbih bihamdi rabbik. Sabbahalillah, past tense. Yusabbihulillah, present tense, iaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Sabbih, buatlah sekarang. Bila saya sebut past tense, present tense, fi'il amar, fi'il mudhari', semua ni terikat dengan masa atau tidak, Da'i Azri? Masa. Semuanya masa. Semuanya terikat dengan masa. Ibu ayah, lafaz subhana isim masdar itu adalah memberitahu kepada kita satu mesej yang sangat mendalam. Iaitu, wahai manusia, daripada mula zaman Nabi Adam AS sampailah manusia yang terakhir yang akan hidup di atas permukaan bumi ini. Kalau kalian semua lupa bertasbih memuji aku tetap suci dengan sendirinya. Lafaz subhana itu memberi mesej yang sangat clear. Bahawa Allah itu Tuhan yang maha suci dengan sendirinya. Dikala manusia menyembah makhluk yang lain di Mekah, menganggap Lat, Uzzah, Manah dan juga objek-objek idol-idol lain sebagai berkuasa, membuat persembahan dan sebagainya, diperkenalkan Tuhan yang maha suci kepada manusia. Tempat bergantung mutlak, tempat berharap, tempat yang kalau diadukan kalian tidak akan kecewa, pasti dijawab, pasti disambut. Lebih pantas sambutan rayuan dan juga aduan seorang hamba kepada Tuhan, lebih pantas daripada ibu yang menyambut anak yang sedang menangis. Itulah Tuhan maha suci. Asra bi abdihi, Nabi Muhammad itu dijalankan. Kalau sara, jalan sendiri. Asra, dijalankan. Kalau kita baca terjemahan, maha suci Tuhan yang telah menjalankan hamba-Nya. Telah menjalankan. Nabi Muhammad tak boleh nak jalan dengan begitu. Untuk Nabi Muhammad berjalan, sallallahu alaihi wasallam berjalan, tetapi tak boleh jalan sepantas itu. Asra, dijalankan. Sebab dijalankan dengan burak. Merentasi 7 lapisan langit. Bukan dekat, jauh. Dalam surah Ar-Rahman, Allah berfirman, Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu merentasi setiap pelusuk langit dan bumi, pergilah, rentasilah. Ingat, kalian tidak akan melakukan, kalian tak akan mampu lakukan demikian illa bisultan, melainkan dengan satu kekuasaan. Kekuasaan itu ialah kekuasaan yang Tuhan bekalkan, yang Tuhan berikan. Dengan kekuasaan itulah Nabi Muhammad jalan. Ingat kapal terbang tu terbang bukan dengan kuasa Tuhan. Tak ada satu pun yang boleh terapung, sama ada di udara maupun di atas air. Tidak ada satu kenderaan pun yang diizinkan Tuhan berjalan. Semua itu dalam genggaman Allah. Semua itu dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa cerdik, jangan pandai sangat. Jangan rasa pandai. Mesti ada kebergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Daripada Masjidil Haram pergi ke Masjid Aqsa. Pada malam 27 Nabi sedang tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani Abdul Muttalib. Ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang tidur, bumbung terbuka, Jibril masuk, ambil Nabi Muhammad pergi ke Telaga Zamzam. Sampai di Telaga Zamzam, dada Nabi dibelah, dikeluarkan jantung, dibersihkan dengan air Zamzam. Dipenuhkan jantung Nabi itu, ataupun dikatakan bahasa kita sebut hati lah. Tapi yang tepatnya heart, it's not liver. Dibersihkan, dimasukkan hikmah dan juga iman, dan juga dibersihkan daripada sebarang kemungkinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dihasut ataupun diclearkan. Jangan pula lepas ni ada umbak air Zamzam 5 liter pergi ke IGN, kata doktor, can you saya nak cuci jantung, operate my heart and clean up with Zamzam water, doktor. You will die, man, you cannot do that. Tak ada orang boleh buat benda tu. Jadi
Kita tahu bahawa itu proses yang sangat luar biasa atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kali kedua. Kali pertama masa Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah, ibu susua Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kali pertama dada dibelah. Ini kali kedua. Dia proses bedah itu semua adalah teknologi yang Tuhan bekalkan tidak dapat direntas oleh akal manusia. Jadi soalan yang perlu kita fikir bersama, apa dia? Apa signifikan? Apa keberkaitan dada dibelah, jantung dibersih dengan peristiwa Isra Mi'raj? Kita tahu ada beberapa pandangan ulama. Pertama sekali ulama kata perlu dikukuhkan hati baginda sebab perjalanan itu adalah perjalanan luar biasa. Macam-macam akan diperlihatkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tergambar di akal, yang tidak pernah diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jiwa Nabi mesti kukuh. Ada pendapat lain yang menyebut bahawa hati Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu dikentalkan, dikuatkan. Saya pula melihat bahawa saya melihat kemuncak natijah dia. Natijah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah baginda akan dibawa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuncak peristiwa. Jadi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dada dibelah, dibersihkan jantung. Mesejnya apa Datuk Azrin? Mesejnya kita semua ni akan dibawa menghadap Tuhan. Masa dibawa menghadap Tuhan, hati siapa yang paling bersih, itulah Tuhan nak jumpa. Dia saja Tuhan nak jumpa. Kalau hati tak bersih, jangan harap you can meet with your Lord. Cannot. Allah tak nak tengok, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila a'malikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Ini di antara riwayat atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allah tidak lihat kepada rupa paras kalian. Allah tidak lihat banyak mana harta kita, banyak mana anak pinak, semua itu Allah tak lihat. Yang Allah lihat hati-hati kalian. So hati yang macam mana kita bawa menghadap Tuhan, itu yang paling penting. Selepas itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa dengan menaiki sebuah kenderaan yang namanya Buraq. Mungkin apa ni Azrin nak tahu Buraq tu apa dia, nanti kita sembang. Ya, saya bila Ustaz sebut berkenaan dengan hati yang bersih untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tengok juga ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sejahtera. Baik. Ada sesuatu yang saya nak kongsikan kepada penonton-penonton dan nak bertanya kepada Ustaz, tapi tak apa, kita bagi ruang untuk redakan keadaan seketika, bagi tenteram, duduk sambil meneliti apa yang disampaikan oleh Ustaz sebentar tadi. Kita akan sambung seketika nanti. Ayo, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus bersama dengan kita untuk mengikuti perbincangan istimewa hari ini ya, tanggal 27 Rejab 1443 Hijrah bersamaan 1 Mac 2022. Mungkin ada hari ini penonton-penonton ya di rumah yang sambut hari kelahiran, ulang tahun kelahiran yang keberapa. Mungkin ada di antara kita pada tanggal 1 Mac 2022 tepat bersamaan dengan 27 Rejab 1443 Hijrah. Wow, ini satu tarikh yang cukup istimewa di antara tarikh yang cukup istimewa untuk tahun 2022 ini pada tahun 1443. Baik. Tadi Ustaz dah ceritakan juga berkenaan perjalanan baginda Nabi SAW. Baru tentang Isra Mi'raj belum lagi ya. Kita baru cerita tentang Isra, memperjalankan hambanya, asra bi abdihi laila, memperjalankan hambanya pada malam hari yang diberkati sekelilingnya. Dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, Ustaz, ada segelintir orang yang dia berpandangan dan dia faham, dia kata Isra Mi'raj ini adalah satu peristiwa yang dia kata hanya roh yang pergi, jasad tak. Dia kata alah macam mimpi, dia kata. Adakah ini mimpi baginda Nabi SAW yang mana jasad masih di rumah tapi cuma bermimpi sahaja pergi ke Masjidil Aqsa, merentasi 7 lapisan langit, naik Buraq. Dia kata hanyalah mimpi saja. Macam adakah benar Ustaz? Mungkin ada Ustaz ada komen sikit tentang ni. Terima kasih Datuk Azrin dan juga para penonton yang saya kasih sekalian. Perbahasan ini berlegar dalam dunia Islam dunia Islam. Maksudnya dia bukan satu perkara yang asing bila didendangkan atau dicerita pada kita.
bahawa alah Ustaz, peristiwa Isra Mi'raj ni berlaku dalam mimpi. Macam mimpi, kita mimpi kan malam pergi. Dia, kalau kita perhatikan ayat daripada surah Al-Isra ayat pertama tadi tu, lafaz bi'abdihi. Cuba semua fokus bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lafaz abd, hamba itu, dia tidak akan diungkap oleh Al-Quran kalau dia tidak komplit dua elemen. Elemen pertama adalah roh. Elemen kedua adalah jasad. Bila ada roh, ada jasad, jadilah dia abd, hamba. Kalau ada jasad saja, roh tak ada, dia bukan abd. Kalau ada roh saja, jasad tak ada, dia bukan abd. Ada jasad saja, roh tak ada, juga bukan abd, sudah jenazah. Ya, betul. Kan? Kalau kita pergi rumah tengok terus sekujur badan di pembaringan, kata hamba ni sedang buat apa? Kata jenazah, sebab roh dah tak ada. Betul kan? Roh dah tak ada. So kita nak beritahu bahawa lafaz bi'abdihi itu telah pun dimuatkan dalamnya mesti ada roh, mesti ada jasad. Mustahil Quran guna satu lafaz yang tidak signifikan dengan maksud yang sebenar. Betul. Kita jadi ramai orang tolak sebabnya dia tak masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj ni kata tak masuk akal. Tak masuk akal lah Ustaz, tak masuk akal. Apa yang tak masuknya? Akal kau tak masuk, akal orang ni semua okey je. Sebab dia punya jarak tu jauh dan merentasi 7 lapisan langit. Kalau ikut pada akal, laras akal manusia biasa, dia kata, oh ni mustahil ni, dia kata ni mustahil ni. Sebab mungkin sebab tu kan. Betul. Dia punya, kalau dia sukat mengikut kemampuan akal dia, mestilah itu dia punya natijahnya. Kan? Kalau dia sukat dengan, kalau dia serahkan kepada kekuasaan Tuhan, tak ada benda yang mustahil bagi Allah. Dan ya Azrin, saya nak tanya satu benda simple. Kita percaya atau tidak Nabi Musa memukul Laut Merah dengan tongkatnya, kemudian Laut Merah itu terbelah dua? Percaya atau tidak? Percaya. Percaya? Yang tu kau boleh percaya pula. Itulah, saya pun muskil. Saya boleh percaya. Laut terbelah dua. Maryam alaihissalam melahirkan seorang bayi tanpa seorang ayah. Percaya atau tidak? Percaya. Percaya pula. Daripada mana yang sains logiknya? Nabi Ibrahim alaihissalam campak dalam api, tak terbakar. Percaya atau tidak? Percaya. Percaya pula. Ini kenapa tak percaya? Ini kenapa kau rasa tak masuk akal? Dia begini, Da'i Azrin. Ya. Masa ini pada genggaman siapa? Allah. Bulan dan matahari pada genggaman siapa? Allah. Nyawa manusia pada genggaman siapa? Allah. Semua dalam genggaman Allah. Nothing impossible to Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun, brother. Ya. Kun fayakun. Dia tak ada benda yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh menjangkau? Saya teringat dengan guru saya. Dia kata, masa saya belajar di Jordan, Dr. Kahtan Aduri, dia kata, Syekh Muhammad, kalau saya kata macam mana ni Syekh? Dia kata, itulah Tuhan. Bila you mula bertanya macam mana ni Ustaz? Dia itulah dia Tuhan. Bila you sampai satu tahap, you tak boleh nak describe. You tak boleh nak rungkai dah. Sebab dia sampai dia akan surrender. You tak ada pilihan lain melainkan terima. Nabi Musa alaihi salam sampai ke sudah tak masuk Baitul Maqdis bersama Bani Israel di atas kebobrokan mereka, kesombongan, keengkaran, lawan, sampai ke sudah tak masuk Baitul Maqdis. Siapa yang meneruskan legasi masuk Baitul Maqdis? Yusha' bin Nun, sepupu Nabi Musa alaihi salam. Hari dia sampai berperang dengan kaum Jabbarin di Baitul Maqdis, dia bertakbir, bertahmid. Hari itu dah masuk hari Jumaat, peperangan berterusan. Dah masuk hari Jumaat. Hari Jumaat tu pula, petang tu, hampir Bani Israel nak menang. Nak dekat-dekat nak menang, nak masuk Baitul Maqdis dah ni. Bila petang Jumaat, matahari akan tenggelam. Bila matahari tenggelam, dia akan masuk hari Sabtu. Hari Sabtu Bani Israel tak boleh perang. Ni sikit lagi ni, nak menang ni. Yusha' bin Nun minta dengan Allah supaya matahari itu diberhentikan. Supaya hari itu tak berlaku petang dulu. Sampai mereka menang. Hadis dalam Abu Daud. Hadis sahih. Yang tu boleh percaya tak? Boleh percaya. Ini Quran sebut. Sebab itulah kata akal manusia.
Contohnya Da'i Azrin, tadi saya keluar rumah, saya ambil songkok dekat rak meja, dekat rak buku saya. Ada seekor semut melekat dekat sini, tumpang datang sini. Dia duduk dalam ni, dia tengah tengok secara langsung apa semua. Kan balik lagi, saya buka songkok, saya letak balik, dia pun keluar. Dia ceritakan kawan-kawan dia, tadi aku pergi TV3. Aku live tadi dia. Agak-agaknya kawan-kawan dia percaya tak? Kawan-kawan dia kata, percayalah. Sebab dibawa. Dibawa. Tak, kawan-kawan dia, kalau kawan-kawan dia cakap macam tu, kalau kawan-kawan dia, pasti kawan-kawan tak percayalah dari Hazrin. Kawan-kawan dia cakap apa? Dia kata, kau ni daripada hall nak pergi dapur pun setengah hari. Macam mana kau pergi TV3? Balik. Tahu kot. Kan, masuk akal. Saya tengok TV3, babe. Dia kata, biasa kat sini kau tengok kat rumah Farid Ravi je TV. Aku pergi TV3, pergi stesen TV3. Jadi, dunia tak sama. Dunia tidak sama. Ikan di laut, dalam laut, kalau boleh bercakap bagi tahu, kat luar tu ada dapur, ada kunyit, ada garam. Dia percaya tak? Dia tak percaya. Ada api akan masak dia. Percaya tak? Dia katakan percaya. Tapi bila tangkap keluar, alam dah lain. Betul. Benda berlaku. So begitulah dunia ketuhanan yang dia luar biasa, yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Itu dinamakan sengat dengan roh dan jasad. Kebanyakan ulama yang bersetuju bahawa yang pergi itu roh dan jasad. Memang ada Azri, ada hadis-hadis sahih. Di antaranya hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi keluar malam, sepertiga malam tu, Nabi balik daripada semua peristiwa tu, panjang lebar cerita ni, balik pergi tempat tidur asal Nabi Muhammad dekat di rumah Ummu Hani. Nabi nak tidur balik tu, tempat tidur Nabi suam-suam kuku lagi. Maknanya macam baru lepas tinggal. Ya. Kan lagi unik kan? Lagi lagi menjadi besar lagi, mata hitam. Dia jadi lagi terkejut. Itulah dia kekuasaan Tuhan. Allah bawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linuriyahu min ayatina, diperlihatkan segala tanda kebesaran Allah. Itu yang kita diberitahu saban tahun. Nabi lihat orang potong lidah, Nabi lihat orang dicampak dalam api, Nabi lihat ada orang makan api, Nabi lihat ada orang diikat rambut digantung, Nabi lihat ada pelbagai benda yang Nabi lihat di dalam akhirat diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepanjang perjalanan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara pula dengan nabi-nabi, dengan roh-roh para anbiya alaihi wasallam. Daripada Masjid Haram pergi ke Baitul Maqdis. Linuriyahu min ayatina. Cuma satu perkara yang saya fikir saya perlu juga sentuh. Barakna haulahu. Diberkati sekelilingnya. Mana sekeliling itu? Semua bumi Syam, Baitul Maqdis dan persekitarannya termasuk Palestin dan juga bumi Syam, mengikut riwayat-riwayat yang sahih, termasuklah apa yang disebut oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Al-Kabir, bahawa yang diberkati Tuhan itu adalah persekitaran itu keseluruhannya. Tuhan berkat buminya subur. Buminya subur. Yang keduanya tidak ada nabi melainkan nabi-nabi itu semua nabi singgah di situ. Kebanyakan nabi singgah di Baitul Maqdis. Sebab itu masa Nabi solat di Baitul Maqdis, Nabi bagi salam, selepas solat Nabi bagi salam, bertolak ke belakang, ada 70,000 roh para Nabi. Ada 70,000 roh para Nabi yang solat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sampai sekarang Allah berkati bumi Palestin itu dengan keberkatan orang-orang jadi hebat. Manusia di situ jadi hebat. Beraninya, cerdiknya, pandai, luar biasa. Saya ada kawan yang belajar, masa saya belajar di Jordan, sama ada first degree maupun di peringkat PhD. Kawan-kawan daripada Palestin, memang brilliant. Memang brilliant. Diorang ni memang Tuhan jadikan cerdik. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan siapa-siapa lahir di situ dan besar di situ memang pandai. Memang cerdik. Kita kena lihat ini sebagai satu pemberian Tuhan. Dan perkara yang Tuhan janjikan itu tidak akan ditarik balik sampai hari kiamat. So keberkatan itu tetap kekal. Dan perkara inilah yang dicemburi oleh bangsa Yahudi. Mereka nak kawasan itu kawasan diberkati. Kawasan itu kawasan yang dijanjikan adanya kemuliaan. So sebab itu orang berebut di situ. Dinuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di hujung ayat itu Allah Taala berfirman, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita nak habiskan episod surah Isra dulu sebelum kita masuk surah An-Najm. Kena sampai ke penghujung. Innahu huwas samiul basir.
Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Persoalan timbul Da'i Azrin, kenapa mendengar dulu melihat kemudian? Kalau kita belajar bahasa Arab atau kita belajar balaghah, dia akan satu bab dia at-taqdim wa ta'khir. Biasanya yang Azrin buat ialah jamak takdim, jamak takhir. So takdim wa takhir, tengok dalam ayat tu. Kita tengok ni penerbit ada sediakan ayat tu untuk paparan. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah, iaitu Allah, Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Mungkin kenapa, boleh juga kalau kita nak tanya kenapa tidak melihat dulu baru mendengar? Kenapa tidak melihat baru mendengar? Kenapa mendengar dulu baru melihat? Kalau kita tanya soalan kod, ada yang berkata begini, Ustaz, ikut Allah lah Ustaz. Allah nak firman, itu kan Quran. Kita pula nak betul-betulkan. Bukan saya nak betulkan, saya nak ajak tuan-tuan fikir keunikan dan juga kehebatan wahyu Tuhan. Bila Allah Ta'ala sebut innahu huwas sami'ul basir, dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Soalan saya, peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku siang ke malam? Malam. Malam ni banyak dengar atau banyak melihat? Banyak dengar. Banyak dengar. Maksudnya pendengaran itu lebih dominasi daripada melihat. Betul? Betul. Jadi Allah dahulukan dengar daripada melihat. Secocok tak? Secocok dengan peristiwa itu dan juga ayat yang Tuhan bekalkan kepada manusia. Sebab itu di hujung tu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang sama ayat 60, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan wahai Muhammad, tidaklah kami jadikan penglihatan yang kami pertunjukkan kepada engkau, iaitu sepanjang perjalanan peristiwa itu, dan Nabi balik ke bumi, Nabi kena ceritakan kepada penduduk bumi, melainkan untuk menjadi percobaan bagi manusia atau menjadi fitnah, ujian. Sebab tak ramai, innahu wasami'u, Allah akan dengar, apa respon? Apa respon orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa respon orang kepada dakwah yang peristiwa yang Nabi sampaikan kepada penduduk Mekah? Di antara orang Ummu Hani, bila Nabi sampai, Nabi beritahu pada Ummu Hani, kata begini-begini berlaku malam tadi wahai ibu, begini-begini berlaku, aku dibawa ke Telaga Zanzar, aku pergi Isra' Mi'raj. Ummu Hani kata, dah Muhammad, jangan cerita kat siapa-siapa. Simpan. Tidak wahai ibu saudaraku, aku mesti sampaikan kepada orang. Bila Nabi sampaikan, itu yang berlaku macam-macam insiden. Cuma ada beberapa saja beberapa orang saja yang membenarkan apa yang disampaikan ya, sebab masa tu Da'i Azrin, untuk pengetahuan, khafiful iman yang masih ringan lagi. Ada ramai yang baru masuk Islam, iman masih ringan lagi, jadi mereka tak kuat untuk hadapi. Betul, tapi mungkin kita boleh ceritakan berkenaan dengan itu sebentar lagi ya. Tapi Ustaz, mungkin saya nak beruang untuk tak berehat seketika dan penonton-penonton untuk tenang seketika ya. Dan kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Satu perjalanan agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar tentang penceritaannya, tetapi boleh jadi dalam banyak kali kita dengar tentang penceritaan, mungkin ada di antara setiap kali itu ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Di antaranya adalah bagaimana penyucian jiwa, bagaimana peristiwa-peristiwa yang membuka minda kita untuk melihat siapakah sebenarnya ciri seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar mempunyai sifat kehambaan. Baik, tadi kita dah bercerita berkenaan dengan Isra' ataupun diperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan seterusnya kita nak lihat pula berkenaan dengan Mi'raj, naik ke langit. Baik, mari Ustaz kita teruskan dengan surah An-Najm sebentar tadi. Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita sama-sama hayati bacaan dan juga maksud yang ada dalam surah An-Najm daripada ayat 1 hingga ke ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma
ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Surah An-Najm, nama pun surah bintang. Kita lihat, wan najmi idza hawa, Allah bersumpah dengan bintang, demi bintang semasa ia menjunam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, rakan kamu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamu tuduh dengan pelbagai tuduhan itu, tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar, dan ia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan ia tidak memperkatakan sesuatu berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan atau kemahuan dan pendapatnya sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala yang diperkatakan itu, sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, wahyu itu disampaikan, diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang amat kuat gagah. Kemudian dzu mirratin fastawa, lagi yang mempunyai kebijaksanaan. Kemudian ia memperlihatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rupa asalnya. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang ia berada di arah yang tinggi. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kemudian ia mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berjuntai sedikit demi sedikit. Fakana qaba qausaini aw adna, maksudnya lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan jarak di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadar hujung busaran panah atau lebih dekat lagi. Lalu Allah wahyukan kepada hamba-Nya dengan Nabi Muhammad, wahyu kepada hamba-Nya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril apa yang telah diwahyukan. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yara. Ini Tuhan tanya pada kita. Jika demikian, patutkah kamu hendak membantahnya mengenal apa yang telah dilihatnya itu? Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril dalam rupa bentuknya yang asal pada sekali lagi, ya. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, yang di sisinya terletak syurga, jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal pada kali ini ialah semasa di sidratul muntaha. Itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam ghaib yang tidak terhingga. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, dan banyak benda yang meliputi suasana tersebut. Ma zaghal basaru wa ma tagha, penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak berkisar daripada menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang indah di situ dengan diizinkan melihatnya. Maksud Nabi Muhammad melihat dengan penuh tekun dan tidak pula melampaui batas. Wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi sesungguhnya ia telah melihat sebahagian dari sebesar-besar tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. 18 ayat ni. 18 ayat. Panjang. Kalau kita nak ulas satu-satu ayat, makan masa yang panjang. Jadi, kita lihat dari sudut kesimpulan keseluruhan 18 ayat ini, dia berkait seperti tikar mengkuang yang teranyam rapi. Berkait di antara satu sama lain dengan begitu terpadu dan teradun. Untuk membuahkan satu natijah yang sangat kondusif, berkaitan dengan peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting, benda yang paling trigger ialah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membicarakan sesuatu yang bukan daripada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu, dengan kehendak. Oh, ini bukan cerita jadi Superman, ini bukan cerita jadi Ultraman, ini bukan jadi Iron Man. Ini bukan cerita dongeng. Nak cerita pelik-pelik ni bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda menceritakan apa yang telah diwahyukan oleh Tuhan. Dan tidak ada perkara yang keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan itu adalah wahyu. Jadi kalau kita lihat Da'i Hazrin, ayat yang kita bacakan daripada ayat 1 hingga ayat 18, Allah bersumpah dengan bintang, Allah beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan juga rasul yang diutus, allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad diajar, dididik, diasuh oleh malaikat Jibril dan Jibril telah memperlihatkan rupa dia untuk kali yang keberikutnya. Ada riwayat sebut 2 kali Nabi Muhammad melihat Jibril. Kali pertama Nabi Muhammad melihat Jibril alaihi salam ialah ketika mana baginda berada di Gua Hira. Ini kali kedua. Dalam rupa asal. Rupa asal. Duduk malaikat Jibril, kepala dia sampai ke hujung langit, kaki sampai ke bawah. Itu dalam keadaan duduk. Yang duduk, bukan berdiri. Sayap kanan sampai ke barat, sampai penghujung barat, sampai ke penghujung timur. Alright. Sayap dibekalkan 600 janah. 600 sayap kanan kiri. 600. Bila dia libas, malaikat Jibril ni bila dia libas akan jatuh berpermata dan belian. Sayap dia warna hijau. Malaikat Jibril. Dia luar biasalah nak digambarkan, kita tak pernah lihat kan, tapi Nabi beritahu tentang keindahan. Malaikat Jibril ini lahir dengan masa lahir dia lahir dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lahir, maksud dia lahir Tuhan ciptalah. Hari kelahiran dia akan ungkapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari dia meninggal, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu lepas terakhir masa dia meninggal. Sebab itu dia sentiasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan Mi'raj. Dialah yang bawa Nabi Muhammad daripada rumah Ummu Hani, bawa pergi ke Telaga Zamzam. Kemudian malaikat Jibril bekalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenderaan yang namanya Buraq. Nabi naik Buraq, Nabi take off berburaq. Buraq, nama Buraq ni asal perkataan barqa, kilat. Kata kilat ni, pernah tengok kilat? Pernah. Tanda. Buraq ni dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada kaldai. Warna putih, ada sayap, boleh fly. Boleh fly. Ada pula orang lukis gambar tu bubur gantung dekat restoran. Dia kata ni gambar kuda ada sayap apa? Inilah Buraq yang Nabi naik. Oh boy pakcik, bila masa pakcik tengok. Kan kita buat imajinasi begitu pula. Cuma langkah pertama Buraq tu, dia punya first step tu dah hilang dah.
first step tu zoom dah tak ada lah. Maknanya memang laju betul. Memang laju. Memang tangkas. Selaju-lajunya. Tapi Ustaz, saya minta maaf kepada Ustaz dan saya minta maaf juga kepada penonton-penonton. Memang kita nak dengar lagi dan kita nak teruskan perkongsian. Semangat pun tengah membara nak dengar berkenaan dengan Buraq sebentar tadi dan juga terus berkongsi tentang Mi'raj pula naik ke langit perjalanannya, tetapi kita akan sambung setengah jam lagi di TV 9. Untuk menonton, kita berakhir di sini TV3, sambungan 30 minit di TV 9. Teruskan menonton, tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sidang penonton semua, keluarga besar Tanyalah Ustaz, macam mana perkongsian pada hari ini ya, sebenarnya sambutan Isra' Mi'raj pada hari ini 27 Rejab 1443 Hijrah. Sudah pastinya anda banyak mendapat info-info dan penceritaan-penceritaan, perkongsian-perkongsian, input-input dari Al-Fadil Ustaz Farid Ravi sebentar tadi yang kongsikan kepada kita berkenaan dengan kronologi dan juga perjalanan bagaimana Isra' dan juga Mi'raj. Sebentar lagi kita akan masukkan kepada anda. Baik, bila mana kita sebut berkenaan dengan Isra' Mi'raj saya, kita tahu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya ke Sidratul Muntaha. Tapi kita bisa tengoklah gambar kan, Masjidil Aqsa, okay, yang kubah emas kuning tu kan. Tapi kita nak tengok juga yang dikatakan tempat yang diberkati sekelilingnya tu bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan pada kita dan penonton semua. Terima kasih Dan Azrin. Terima kasih kepada para penonton yang masih setia bersama kita. So ada beberapa info penting untuk kita perhatikan bersama lah. Kadang-kadang bila kata Masjid Aqsa ni, kita biasa tergambar bahawa kubah warna kuning tu. Betul. Kata kubah warna kuning itulah Masjid Aqsa. Tapi kalau lihat kepada gambar-gambar yang kita sediakan ni, mungkin boleh berkongsilah info-info penting kepada para penonton bahawa lokasi bila kita sampai di masjid di Palestin itu, kita akan dapat lihat Dome of the Rock. Dome of the Rock tu yang kubah warna kuning tu. Dalam tu ada batu yang kata nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa nak pergi Isra' Mi'raj. Kemudian yang di depan ni yang nampak macam usang, macam tak, ya macam masjid kampung ni. Inilah Masjid Aqsa yang depan sekali. Ini Masjid Aqsa yang menjadi masjid yang dimention dalam Al-Quran, di mana ini dia punya view pada maghrib lah, waktu maghrib beginilah keadaannya. Inilah pintu-pintu yang ditanya oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Ada berapa pintu, ada berapa laluan dan pelbagai soalan-soalan ditanyakan pada Nabi Muhammad SAW. So ini Masjid Aqsa. So ini view daripada atas, kita lihat nampak very clear. Bumi yang berkat, tengok keliling tu lihat betapa subur, hijau dan juga rancaknya aktiviti kehidupan manusia. Nampak kan? So ini di antara environment yang saya fikir setiap kali bila kita sambut Isra' dan Mi'raj, kita akan singgah cerita Palestin. Kita akan cerita mengenai Masjid Aqsa. Kita akan cerita mengenai persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini, supaya kita dapat merasakan kehebatan dan juga kerinduan yang semakin membuak. Lihat betapa indahnya. Allah rindu. Saya cuba juga beberapa kali nak pergi tapi tak dapat. Saya tak dapat visa untuk masuk. So ini Masjid Aqsa, nampak kubah dia, nampak more, warna dia nampak macam silver. Ini rock dome yang kita sebut dalam bicara kita ni. Ini di antara gambar-gambar yang barangkali boleh menimbulkan rindu dan sayang, dan sentiasa kita ingatlah pada Palestin. Dan Nabi pun pesan, kamu jangan bersusah-susah untuk bermusafir melainkan 3 masjid. La tashuddu rihal illa ila thalathati masajid.
atau kama qala alaihi salatu wassalam, masjid hadha wa masjid haram, masjid aqsa. Masjid aku ini masjid Nabi SAW dan masjid haram dan juga masjid aqsa. Ketiga-tiga masjid ini Nabi minta kalau boleh siapa sampailah, pergilah, imarahkanlah, hidupkanlah suasananya. Tapi mungkin insya-Allah tahun nanti Ustaz akan dapat pergi ke sana. Amin. Insya-Allah, amin. Dan yang paling special mungkin kita pergi berdua. Amin. Slow selit nak ikut boleh tak ada hal, apa ada masalah. Cumanya Da'i Azrin, perasan tak kalau kita lihat pada gambar tadi tu, roh 70,000 para malaikat kan mesti dia membanjiri Masjidil Haram, Masjid Aqsa itu bila mereka berkumpul untuk solat. Baik, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan perjalanan menaiki Buraq. Okey, kita tadi kita dah cerita daripada Masjidil Haram Da'i Azrin sampai ke Masjid Aqsa. Bila sampai di Masjid Aqsa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Dalam solat sunat 2 rakaat, selesai solat Nabi Nabi menoleh ke belakang, Nabi lihat ada roh para anbiya seramai 70,000 nabi-nabi yang rasul-rasul yang menjadi makmum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, penghulu seluruh nabi. Baginda penutup dan juga penghulu seluruh nabi. Dekat akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama kaum muslimin, Da'i Azrin, saya, penerbit dan juga semua kita akan berada di rombongan yang pertama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Zakaria, semua mereka di belakang. Walaupun dari sudut tarikh mereka lebih awal, dari sudut tarikh kita paling lambat, tapi disebabkan kemuliaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berada di rombongan yang paling awal di depan sekali. Diberi 2 bejana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilih bejana yang berisi susu. Bila ditanya, itulah agama fitrah. Agama Islam agama fitrah. Agama yang secocok dengan roh manusia. Manusia yang namanya manusia ni tidak boleh dijodohkan dengan suatu agama yang selain agama Islam. Dia baru cocok dengan fitrah tadi. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Inilah fitrah yang Tuhan tetapkan, jangan ditukar-tukar fitrah itu. Dia akan jadi tidak cocok, jadi matching dia takkan kena dan akan ada pemberontakan, ketenangan tak ada, hidup tidak keruan. Jadi Nabi minum susu. Agama Islam adalah agama fitrah dan gambaran susu itu adalah gambaran kesucian, ketulusan dan juga keunikan yang luar biasa agama Islam. Baik. Nabi naik ke langit. Daripada situ Nabi naik ke langit. Da'i Azrin nak tanya apa? Baik. Sebelum saya tadi tengah nak tanya, tapi Ustaz tanya saya terus tersentak tu. Okey, kita tanyalah. Okey Ustaz. Kita tahu dan memang setiap kali kita dengar penceritaan tentang Isra' Mi'raj, kita akan dengar berkenaan dengan Nabi naik ke langit. Bila mana sampai ke pintu langit akan ditanya bersama dengan Jibril alaihissalam, ditanya penjaga langit kenal Jibril, tetapi tanya siapa yang bersama dengan kamu wahai Jibril, maka ditanya. Jadi kita faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling agung, kekasih Allah Subhanahu wa taala dan maksum, tidak ada dosa. Maka macam mana ketika mana sampai di pintu langit tetap ditanya siapa? Dan soalan yang kedua, ditanya itu adakah penjaga langit itu tidak kenal Nabi Muhammad ataupun tanya itu sekadar nak tahu nak buat apa naik ke langit? Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Da'i Azrin. Saya sebelum pergi kepada lapisan langit, bila Nabi take off, ada mesej saya nak beritahu. Bila Nabi tinggalkan bumi, Nabi naik atas, bila nak take off ni, bila take off je, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil. Ada suara yang memanggil. Suara yang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak toleh, Nabi terus langit naik. Nabi tanya pada Jibril, suara apa itu wahai Jibril? Itulah suara yang memanggil untuk mengalihkan perhatian engkau daripada perjalanan ini. Untuk mengalihkan perhatian engkau daripada perjalanan ini. Jadi saya mesej satu mesej sangat clear Da'i Azrin juga para penonton. It's very important message. Dalam hidup kita ni ada benda kita nak buat, ada benda kita nak menuju, ada benda yang kita sedang tuju, ada target yang kita nak capai. Dalam kita nak pergi menuju ke arah destinasi dan juga memenuhi kita punya plan strategi, sentiasa akan ada suara-suara sumbang. Ya. Betul. Sentiasa akan ada gangguan. So kita ni dalam meneruskan perjalanan kita untuk mencapai agenda,
kita tidak boleh menoleh kepada suara-suara sumbang. When you put your target, you jangan twist to back ataupun you don't turn to back. Jangan hiraukan. Jangan hiraukan. Bila kita nak buat satu benda baik, orang akan bercakap. Betul. Betul kan? Betul. Nak buat benda baik. Sebab itu kita melihat agenda yang lebih besar. Yang agenda ataupun cebisan-cebisan ini, bualan-bualan ini jangan dihiraukan. Jangan dikeruankan. Teruskan perjalanan pergi ke atas. Satu benda itu pertama. Yang keduanya, Nabi melihat bumi ini sudah tua. Allah gambarkan bumi ini kepada Nabi Muhammad seperti seorang wanita tua. Soalannya, kenapa digambarkan seperti wanita tua? Umur bumi ini semakin tua. Jadi wanita tua ini yang semakin uzur, semakin tidak, kakinya tidak kuat, mata tidak terang, telinga tak berapa dengar. Itulah fizikal bumi yang secara tidak langsung memberi mesej supaya kita semua jaga alam ni, menjaga bumi yang Allah Ta'ala beri, supaya dapat kawal banjir, dapat kawal penyakit, ekosistem. Semua ini jangan begini tuan-tuan. Bahasa mudah saya nak beritahu, jangan dituakan bumi sebelum umurnya sampai. Baik istilah tu. Kita punya tangan ni, zahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerosakan itu sebab tangan-tangan manusia. Bumi semakin tua. Kalaulah bumi boleh bercakap, dia akan cakap. Ini adalah rumah kita. Kepada siapa kita nak tinggalkan? Takkan tuan-tuan nak pergi explore planet lain? Kokok boleh duduk dekat planet lain, cubalah pergi. Ini sudah takdir Tuhan di sini. Jadi perjalanan, kita tengok perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di lapisan pertama, Nabi bagi salam. Tak boleh masuk, dia tak boleh tembus. Tak boleh tembus langit pertama selagi mana tidak diizinkan oleh penjaga lapisan langit pertama, iaitu Nabi Allah Adam alaihi assalam. Sesuailah sebagai Nabi yang pertama, Rasul yang pertama diutus, Nabi yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga lapisan langit yang pertama. Bila Jibril bagi salam, Assalamu alaikum Adam, jawab Waalaikumsalam. Kalau Jibril saja, mereka sudah kenal. Faham? Nabi Muhammad, man ma'aka, siapa bersama engkau? Siapa bersama engkau? Bersama aku Muhammad. Bersama aku Muhammad. Barulah dibenarkan masuk, berbual, bertanya kabar, menyapa antara satu sama lain, kemudian barulah pergi ke lapisan langit yang kedua. Sebelum sampai ke lapisan langit yang kedua, kita beruang untuk kita berehat seketika. Jadi kita akan sambung seketika nanti. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita kembali bertemu untuk kita meneruskan perbincangan kita pada pagi ini ya. Yang mana tadi kita ada kongsi berkenaan dengan bagaimana motivasi ya yang cuba kita ambil daripada perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana istilah Ustaz gunakan tadi adalah ketika mana nak take off Ustaz ya. Kan? Maka ada dengar bisikan ya, ada dengar bisikan apa semua tu kan. Maka jangan dihiraukan, kejar matlamat yang utama itu. Baik. Kita sudah melepasi langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam AS, dan seterusnya kita akan sambung pada lapisan yang kedua Ustaz. Dan seterusnya, silakan. Baik. Seterusnya, saya bacakan hadis daripada Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari, ada disebut tentang beliau dijemput menaiki buraq, kemudian menuju ke Baitul Maqdis, kemudian ringkasnya dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada lapisan langit yang pertama. Beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Sebut betul Nabi Adam. Kena A tu kena panjang. Kan Nabi Adam tak boleh. Nabi Adam. Sebab Adam maksudnya hitam manis. Okey. Okey apa? Bukan mas sebutan tu, mana sebutan Adam. Cara okey tu macam yang okey tu sebutan tadi. Saya pula tersentap kan. Okey. Okey. Betul. Tak ingat Azrin. Lepas ni boleh panggil Ustaz Adam lah. Boleh. Jangan, dia dah ada drama yang bagi Ustaz Silakan Adam. lapisan kedua. Okey. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh Nabi Adam, beliau disambut dengan baik. Baginda Rasulullah beritahu, aku disambut dengan baik.
baginda bertanya khabar. Maksudnya Nabi Adam tanya khabar. Cuma dialognya ialah bila Jibril beri salam, Assalamualaikum. Nabi Adam jawab, Waalaikumsalam. Wa man ma'aka? Ayat dia, wa man ma'aka? Ma'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dibuka pintu langit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyapa dan bertanya khabar. Kemudian dimi'rajkan pada lapisan langit yang kedua. Lapisan langit kedua, di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dua sepupu, dua orang ni, iaitu Nabi Isa alaihi salam dan juga Nabi Yahya. Isa dan Yahya. Yahya ni dikenal sebagai John, Isa dikenal sebagai Jesus. Kan, kita dalam agama Islam kita panggil Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Nabi Yahya yang membaptiskan Nabi Isa alaihi salam di sungai Jordan. Nanti kalau kita ada masa, kalau ada siapa ada rezeki, pergilah melawat tempat-tempat ni. Tempat-tempat seperti Jordan, Ashabul Kahfi, Laut Merah. Kawasan-kawasan ni banyak mesej yang Tuhan tinggalkan untuk kita belajar bersama. Itu kedua mereka menyambut aku dengan baik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi masuk ke lapisan langit yang ketiga. Lapisan langit ketiga, di situ baginda bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam dengan rupanya yang sangat indah, cantik. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakan aku dengan baik. Itu yang kata Nabi SAW, mereka sambut aku dan doakan aku dengan lebih baik. Setelah itu, aku pun dibawa Jibril, mi'raj ke langit yang keempat. Di sana bertemu dengan Nabi Idris. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakan aku dengan baik. Semua, setiap lapisan ini Nabi tanya, siapa? Wa ma ma'aka? Wa ma ma'aka? Kemudian Nabi SAW dibawa ke lapisan langit yang kelima. Di lapisan langit kelima, di sana bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi assalam. Dia pun menyambutku dengan baik dan mendoakan aku dengan baik. Pada lapisan langit yang keenam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihi assalam. Dia pun menyambut aku dengan baik dan menyambut aku dengan baik. Kemudian itu Jibril pun membawaku mi'raj ke langit yang ketujuh. Di sana bertemu aku dengan Nabi Ibrahim alaihi assalam. Aku dapati beliau sedang bersandar pada Baitul Ma'mur dan masuk ke dalamnya untuk sembahyang 70 malaikat pada setiap hari dan keluar daripada situ dan tidak ada malaikat akan masuk lagi. Maksudnya malaikat yang keluar. Begini, Nabi sampai ke lapisan langit yang ketujuh, dikenali sebagai Baitul Ma'mur. Di situlah tempat para malaikat bertawaf. Dia kan Kaabah kat bumi. Ini Kaabah ni untuk manusia kan? Untuk malaikat ada Kaabah lain di langit, namanya Baitul Ma'mur. Di situ malaikat-malaikat yang akan tawaf. Setiap hari ada 70,000 malaikat yang akan masuk tawaf. Masuk tawaf, keluar, tak masuk dah. Setiap hari. Jadi boleh tak Azrin dan juga para penonton bayangkan berapa banyak malaikat yang sedang bertebaran di atas di cakrawala ni? Ramai. Di sistem alam raya ni. Berapa banyak? Banyak. Sangat-sangat banyak. Sebab itu surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaika, malaikat turun berbondong-bondong. Ramai malaikat turun. Kalau hari itu Tuhan hijabkan mata kita dan Azrin, kita akan lihat trafik malaikat. Sesak. Sesak malaikat mencari manusia untuk didoakan, untuk ucap salam. Orang tidur. Rugi ya? Rugi. Jadi tak lama lagi nak bulan puasa. Jangan tidur. Bulan puasa boleh tidur. Tapi yang namanya malam Lailatul Qadar itu. Jadi nampak kan? Jadi itu Baitul Ma'mur. Di situ Nabi SAW melihat Nabi Ibrahim. Di situlah. Cuba uniknya kan? Nabi Ibrahim yang buat Kaabah. Sedang Nabi Ibrahim duduk di Baitul Ma'mur. Melihat Baitul Ma'mur. Tengok satu Kaabah lain di Baitul Ma'mur. Lapisan langit yang ketujuh. Daripada situ malaikat Jibril alaihi assalam tidak lagi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai lapisan yang ke-8 di Sidratul Muntaha. Okey, Sidratul Muntaha. Kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Sidrah
adalah sejenis pohon yang daunnya lebih besar daripada telinga gajah. Okey. Sidra berarti jenis pohon rendang. Pokok kalau dalam bahasa Melayu kita kata pokok bidara, sedang muntaha bermakna tempat akhir. Maksudnya ending. Sidratul muntaha. Maksud habis dah, lepas tu tak ada. Tak ada untuk manusia. Manusia tak boleh explore dah lepas tu. Yang hanya pergilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersendirian. Berada di langit ke-6, ada juga yang menyebutnya ada di langit yang ke-7. Sifat pokok, daunnya lebar seperti telinga gajah, rendang, 500 tahun perjalanan jaraknya, keindahannya sulit untuk dibahaskan. Keindahan pokok ni. Jadi bayang kalau pokok tu dia punya rendang daun dia kan, Da'i Azrin, you nak jalan dekat bawah naungan dia tu, dekat lindungan dia tu, 500 tahun perjalanan. Oh, maknanya satu dia punya daun tu? No, pokok tu. Pokok tu tumbuh. Okay. Lepas tu dia merendang kan? Merendang. So dia ada bayang-bayang kan? Dia ada teduhan. So dia nak jalan bawah teduhan tu 500 tahun. 500 tahun? Ya. Yeah. What do you think? It's not 5 years, it's not 50 years. 500 years. Kita umur 63 tahun. 63 tahun. Jalan, mati, hidup. Berjalan, mati, berapa kali mati, hidup balik? 5 kali. 5 kali. Oh, dan kira juga. Lebih kurang. Rajin. Baik. Jadi nak beritahu unik dan luar biasa. Daripada situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Tuhan. Pelbagai perkara yang dibahaskan oleh para ulama. Maksudnya apa yang dibahaskan? Adakah Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala? Jumhur ulama tidak setuju. Maksudnya lihat itu tidak diceritakan kepada kita. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat dalam surah Najm yang Nabi Muhammad lihat adalah Jibril alaihissalam. Selain daripada itu, Nabi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak didengari oleh mana-mana makhluk yang lain. Nabi Muhammad berbicara bersendirian dengan Tuhan. Apa yang Allah pesan, itu adalah Allah pesan, dan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, itulah yang Nabi Muhammad bawa turun ke bumi dalam bentuk solat 50 waktu. 50 waktu solat. Mengikut beberapa pendapat memberitahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan mata hati. Ada juga yang berkata bahawa Nabi Muhammad hanya melihat cahaya, di sebalik cahaya itu adanya perbicaraan dengan Nabi Muhammad SAW. Ia juga sukar untuk diterjemahkan, untuk diungkap dan untuk dibahaskan sebab dia adalah satu alam yang di luar daripada kemampuan jangkauan akal manusia. Kita beriman bahawa Nabi bertemu dengan Allah, sama ada melalui mata hati ataupun melalui cahaya, perbicaraan, itu hak Allah dengan Nabi Muhammad, kekasih dia yang teragung. Nabi Muhammad turun dengan 50 waktu solat. Maksudnya Nabi Muhammad bila jumpa Nabi Ibrahim sebelum itu, ana ashbah bi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Muhammad tengok Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata Nabi Muhammad ni paling serupa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raut wajah tinggi lampai, dia lebih menyerupai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW. Sampai dekat Nabi Musa tanya, apa yang kau dapat? 50 waktu solat. Irja' ila rabbika fas'al yukhaffif fa inna ummataka la tutiq ya Muhammad. Muhammad, pergi baliklah jumpa Tuhan, minta kurang. 50 waktu umat kau tak mampu, wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun terima cadangan daripada Nabi Musa alaihi salam, pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala, minta kurang, turun lagi. Minta kurang, turun lagi. Minta kurang, turun lagi. Sampai tinggal 5 waktu. Itu pun Nabi Musa beritahu, is'al rabbaka falyukhaffif. Minta Tuhan kau supaya kurangkan. Nabi Muhammad jawab, inni istahyaitu min rabbi. Aku sudah malu, wahai Musa. Aku sudah malu nak minta kurang lagi. Turunlah Nabi Muhammad dengan 5 waktu solat. Cuma ada satu lagi huraian atau pendapat ulama mengatakan bahawa Nabi Musa ni sebenarnya bukanlah nak minta kurang. Bukan nak suruh minta kurang sangat. Tapi Nabi Musa tak puas menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun Nabi Muhammad dengan 5 waktu solat, dan 5 waktu solat itu walaupun 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Kesimpulannya, Isra' Mi'raj adalah satu peristiwa yang agung. Allah bekalkan untuk kita solat 5 waktu. Solat 5 waktu, ibu ayah para penonton, adalah Mi'raj.
adalah pertemuan rasmi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak beri buruh untuk saya, untuk ibu ayah, untuk siapa-siapa di atas dunia ni untuk pergi jumpa Tuhan. Allah bagi solat 5 waktu. Solat 5 waktu itulah pertemuan rasmi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Feel free to meet Allah Subhanahu wa taala untuk dalam solat kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain pada solat fardu, Nabi buat solat-solat sunat. Bila kita calculate balik, bila saya campur balik Da'i Azrin, jadi 50 waktu balik. Wow. Nabi SAW tetap tidak kurangkan 50 waktu dalam hidup baginda. Mudah-mudahan kita dapat merasakan kehebatan Isra Mi'raj, bertambah iman, bertambah takwa, bertambah tawaduk, bertambah rasa seronok dengan apa yang dibekalkan Tuhan untuk kita, dan rasa hebat dengan agama Islam. Subhanallah. Dan Ustaz, mungkin boleh akhiri dengan doa, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung rancangan ini kami menadah tangan ke-Hadrat-Mu. Apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua bapa kami ya Allah, dosa sanak saudara kami ya Allah, dosa sahabat andai kami ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai amalan untuk kami berpegang dan membaca, dan juga menjadikan sebagai panduan hidup kami ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan selesai penceritaan tentang perjalanan agung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Anas dan juga ahli panel bintang ilmuwan Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan topik perbincangan fiqh alkohol dalam makanan. Terima kasih dan terima kasih. Ayuh kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.